Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Hari ini kita nak sambung topik 10, perimeter dan luas. Subtopik berkaitan antara dan luas. Dan juga kita akan sentuh sedikit subtopik untuk tingkatan 2, iaitu sifat bentuk geometri 3 dimensi. Baik, kita terus kepada subtopik berkaitan perimeter dan luas. Okey, semua dah muat turun buku kerja untuk kita buat sama-sama. Okey. Sudah muat turun. Okey, jika semua dah muat turun, okey, boleh isikan semua jalan kerja di dalam buku kerja itu ya. Sama ada awak tak ataupun awak edit dalam PDF. Okey, sebelum minggu lepas kita dah bincang tentang perimeter dan luas. Jadi apa beza perimeter dan luas? Sebelum kita kaitkan perimeter dan luas ini. Okey. Jadi perimeter ni adalah selalu tambah. Operasi tambah bagi semua sisi sekelilingnya. Perimeter adalah hasil tambah ataupun jumlah bagi operasi tambah bagi sisi sekelilingnya bagi satu objek yang 2 dimensi atau bentuk geometri yang 2 dimensi. Okay, luas. Apa beza perimeter dan luas? Okay, luas ini adalah operasi darab antara dua sisinya dengan dua sisi, seperti luas segi 4 sama atau luas segi 4 tepat, sisinya panjang darab lebar. Boleh? Ataupun menggunakan rumus operasi darab ataupun guna rumus ataupun formula operasi darab. Boleh? Jadi contohnya luas ini seperti luas segitiga lah. 1/2 darab tapak darab tinggi. Setengah darab tapak darab tinggi adalah rumus bagi luas segitiga. Jadi perkaitan antara perimeter dan luas ni akan digabung sekali dalam satu soalan.
digabungkan dalam satu soalan. Okay, kita lihat contoh soalannya. Baik, kita selesaikan masalah soalan ni, bentuk ayat ni. Okay, kita baca, diberi luas sebuah segi empat tepat. Diberi luas segi empat tepat. Ialah 2100 cm kuasa 2 ataupun cm per segi. Dan lebarnya 42 cm. Jadi kita perlu cari apa? Kita perlu cari apa? Seterusnya, hitungkan perimeter bagi segi empat tepat itu. Jadi ada dua langkah utama. Ada dua langkah utama. Pertama, kita perlu cari apa? Perimeter ini selalunya berkaitan dengan jumlah bagi ukur lilit. Panjang bagi ukur lilit. Ini segi empat tepat ni ada panjang, ada lebar. Jadi kita kena cari panjang dia. Kita cari panjang dia. Jadi pertamanya kita kena cari apa? Cari panjang segi empat tepat dengan maklumat yang diberi. Baik. Jadi diberi luas 2100 cm persegi dan lebarnya 42 cm. Jadi panjang ni berapa? Daripada rumus luas tepat itu, okey, kita gantikan semua beri dan kita dapat panjang. Okey, guna kalkulator untuk kita cari panjang dia. Berapa panjang dia? Berapa panjang di segi empat tepat ni? Jadi kita lihat dia operasi apa? Dia antara operasi bahagi ke darab. Sebab kita dah ada luas dia, maka kita perlu bahagi. Okey? Bahagi. Okey, mengapa bahagi? Mengapa bahagi? Dah dapat? Dapat. Jadi panjang ni berapa? Jadi kita lihat sini. Mengapa dia bahagi? Kita tahu formula bagi luas segi empat tepat adalah luas kita nampak segi empat tepat panjang. Okey, short form bagi panjang darab lebar kan. Dan luas jawapan dia diberi ini berapa dalam soalan? 2100 meter persegi. Okey, nampak
Ada yang tak nampak? Sama dengan panjang tidak diberi, lebar diberi 42. Jadi kita guna asas algebra. Jadi panjang 1142. Kita semak guna kalkulator, kita akan dapat jawapannya. Untuk langkah pertama, kita belum dapat jawapannya yang dihendaki oleh soalan. Belum lagi. Ini langkah pertama. Okay, langkah kedua. Langkah kedua, kita cari perimeter, ukur keliling. Okay. Panjang, ukur keliling. Okay, semua dapat 50 cm. 50 cm. Okay, panjang tunjukkan jalan kerjanya. (2100) bahagi 42. Okay, tunjukkan jalan kerjanya dalam buku kerja masing-masing sama dengan 50. Okay, unit dia cm saja sebab panjang. Okay, seterusnya kita cari perimeter segi 4. Macam mana kita nak cari perimeter segi 4? Tepat ini. Kita lihat segi 4 tepat ini. Dua sisinya sama panjang. Okey, lebarnya 42 sebelah kanan dan sebelah kirinya pun 42. Jadi 42 tambah 42. Okey, cuba kita congakkan dahulu. Okey. Ataupun 2 darab 42. 2 darab 42. Seterusnya panjang. Panjang kita dah dapat 4. Berapa tadi? 50. Jadi panjangnya 50. Jadi di sisi atas dan bawah adalah panjang yang sama. Jadi 50 tambah 50. Ataupun 2 darab 50. Baik, kita semak guna kalkulator masing-masing, dapatkan perimeter segi 4 tepat. Okey, dapat berapa? Maka awak nak tambah semua pun boleh. Tambah maksudnya 42 tambah 42 tambah 50 tambah 50. Okey, boleh faham? Siapa
Tak faham? Boleh tanya. Okey, kita dah cari luas tadi. Jadi daripada luas kita kaitkan dengan perimeter yang sama. Maka perimeter segi 4 tepat. Kita campurkan semuanya. Sebelum ni kita dah belajar ikut jam kan, 50 tambah 42 tambah 50 tambah 42 kan. Boleh juga gunakan kaedah begitu. Ataupun paling mudah dan cepat kita boleh darabkan dengan 2. 2 darab 50 dan 2 darab 42. Okey. 2 darab 50. 2 darab 42. Maka kita boleh himpunkan operasi tambah pada kumpulan yang sama. Kita kurungkan, baru kita darab 2 pun boleh. Ni antara kaedahnya untuk jalan kerja ni. Okey, selesaikanlah kurungan. 2 darab 92. Okey, ada dapat 184 cm. Dapat Di perimeter dia 184 cm. Isi unit cm saja sebab perimeter ukur keliling panjang ukur. Baik, ini contoh soalan berkaitan antara perimeter dan luas untuk subtopik ini. Okay. Jika dah selesai, kita pergi soalan 2. Baik, kita baca soalan. Sebuah taman berbentuk segi 4 tepat. Okey. Bentuk segi 4 tepat. Kita akan guna rumus yang sama. Luas, panjang, dan lebar. Mempunyai perimeter 350 meter. Okey. Mempunyai perimeter 350 meter. Lebar padang itu ialah 65 meter. Hitungkan luas dalam meter persegi atau meter kuasa 2, M kuasa 2, taman itu. Boleh? Jadi awak bayangkan. Satu taman berbentuk segi 4 tepat. Ukur kelilingnya semua jumlah panjang dia. Okey. Sekelilingnya ialah 350 meter. Maksudnya kita pusing keliling taman itu. Jauhnya 300 meter. Kita kelilingkan. Daripada hujung. Lepas tu kita balik-balik ke tempat yang asal. Kalau kita pusing daripada pemula sampai akhir. 350 meter. Okay, kita boleh lukiskan satu padang. Lepas tu kita pusing padang taman itu. Jauhnya 350 meter.
Lepas tu dia beri lebar padang itu 65 meter. Okey. 65 meter. Jadi kita cantumkan puzzle-nya. Cantumkan semua ruang-ruang kosong apa yang kita perlu cari. Okey, 65 meter. Lepas tu dia kata hitungkan luas kan. Hitungkan luas. Kita mesti cari panjang dia kan. Panjang jarak lebar. Lebar telah diberi 65 meter. Maka kita perlu cari panjang. Jadi panjang ni kita boleh biarkan sebagai P ataupun A. Sebab kita nak cari A kan. Kita nak cari panjang. Jadi kita boleh gantikan dengan huruf kecil. Sebagai A. A kita andaikan sama dengan panjang. Okey. Untuk bahagian A dan bahagian B, awak boleh beritahu huruf apa yang awak nak wakil tu samakan dengan panjang. A sama dengan panjang. Ataupun H sama dengan panjang. Ataupun P sama dengan panjang. Sebab kita nak bentukkan persamaan. Kita nak bentukkan persamaan algebra. Jadi A sama dengan panjang, maka panjang kita labelkan sebagai A. Okey, boleh tak kita cari A ataupun panjang ni? Boleh kan? Baik, bentukkan persamaan daripada maklumat-maklumat yang diberi untuk kita selesaikan A. Okey, ada yang guna cara aritmetik, kan? Tambah tolak atau membahagi, dia dapat jawapan. Okey, excellent. Ada yang dapat kan? 110. Jadi macam mana awak boleh dapat 110 Sebab awak akan kira semua ukur lilit dia, lepas tu sama dengan 350 kan? Lepas tu awak akan tolak dan bahagi. Tapi untuk jalan kerja, awak kena tunjukkan persamaan dia. Macam mana awak nak tunjukkan persamaan dia? Okey. Guna kalkulator boleh terus dapat. Jadi terus buat satu persamaan. Awak lihat di sini, kalau ukur lilit, A kan, campur 65 campur A campur 65 sama dengan 350 kan. Jadi kita himpunkan A yang sama jadi 2A kan. Tambah darab 65. Kita tak perlu keliru bahawa 2 darab 65 ni sama dengan 65 tambah 65 sebenarnya. 65 tambah 65. Sama dengan berapa? 350. Maka 2A sama dengan 350. Okey, jadi 2 darab 65 ni kita bawa ke sebelah kiri persamaan, jadi tolak 150 Maka A sama dengan 110. Okey, awak dah kira guna kalkulator, awak dah congak dengan fikiran minda awak. Awak tunjukkan jalan kerja untuk dapatkan markah penuh Boleh? Jadi untuk soalan objektif, okey, awak congak aja, lepas tu awak semak balik. Okey, dalam semak, terus awak pilih jawapan lah. Okey, baik. Terus cari luas pula taman. Berapa luas taman? Semak guna kalkulator. Jadi A panjangnya 110.
Lebar dia 65. Jadi luas mesti darab panjang darab lebar. Luas taman, panjang darab lebar. Maka luas taman sama dengan 110 darab 65 sama dengan 7,150 unit dia apa? cm kuasa 2. Sebab luas bukan panjang bukan lebar. Dia luas. Jadi kita mesti tulis meter kuasa 2. Kalau tidak tulis unit nanti maka akan ditolak Okay, tolong cikgu semak luas taman ini betul atau tidak? 7,150. Ini semakkan untuk cikgu. Okay, baik. Cikgu buka soalan untuk penonton live dan untuk pelajar algebrik cikgu. Ada soalan? Baik, jika tak ada, kita teruskan. Okay, untuk soalan 3, pelajar algebrik dan penonton FB Live boleh cuba soalan ini. Berarti soalan 1 dan 2 kita bentukkan persamaan algebra untuk dapatkan P dahulu sebab dalam soalan ni ada P baru kita akan cari luasnya. P itu kita akan gantikan dengan nilai yang kita dapat. Kita akan cari luas almari. Sebab soalan ni dia tahu perimeter almari segi 4 tepat di bawah ialah 130 cm Jadi kita tambah semua ni ungkapan algebra ni. Kita tambah semua dapat 130 Hitungkan luas dalam cm kuasa 2 almari itu. Okay, bentukkan persamaannya dan terus kita dapatkan P berapa? Okay, cikgu beri dalam masa 3 minit, boleh? 3 minit untuk dapatkan persamaannya. Persamaan algebra ni Boleh? Okay, teruskan. Okay, untuk penonton FB Live boleh cuba buat soalan ini sendiri. Sebab cikgu akan tutup FB Live untuk cikgu sambung kelas pra-algebra 1 ini dengan pelajar cikgu Nanti jawapan, siapa ada respon nak tanya jawapannya, nanti cikgu akan respon, akan beri jawapannya di dalam komen nanti Boleh?
Okey, ni untuk FP Live Afiq. Afiq teruskan cari, nanti kita akan bincang jawapannya. Ni untuk FP Live. Cikgu pun ada buat secara langsung dekat Facebook Tapi dalam 30 minit saja. Untuk pelajar cikgu akan teruskan Okey, cuba buat persamaan dia, lepas tu guna asas algebra, tambah, tolak, darab, bahagi, dapatkan P dahulu. Baru kita cari luas almari tu. Beri pada cikgu dekat WhatsApp boleh cikgu semak. Ataupun awak terus beri jawapan dekat in-call message berapa jawapannya P. Okey. Dapat pecahan. Memang pecahan lah. Tapi pecahan tu boleh selesai tak? Okay, kita lihat Okay, kita lihat gambar rajah ni kan. Gambar rajah ni kalau P tambah 5 untuk lebar dia kan. Sebab lebar ni lebih kecil daripada panjang dia. Jadi ni kita consider, kita andaikan dia lebar. P tambah 5 sebelah atas. Bawah pun P tambah 5 kan. Sebelah segi 4 tempat mesti ada 2 sisi yang sama kan. Sebelah menyebelah. Okay, sebelah kanan 2P. Sebelah kiri pun panjangnya 2P. Apa maknanya? Maknanya P tambah 5 tambah P tambah 5. Sebab jawapan dia perimeter kan. 130 mesti operasi tambah kan. Jadi P tambah 5 tambah P tambah 5. Ataupun 2 darab P tambah 5. Sebab dia ada 2 P tambah 5 kan. Jadi kita darab dia 2 P tambah 5. Jadi pelajar tanya, cikgu, perimeter ni tambah tapi mengapa ada darab? Darab tu maksudnya, makna sebenarnya darab tu tambah beberapa kali. Darab tu sebenarnya tambah juga. Tapi dia tambah berulang-ulang kali. Sebab P tambah 5 tambah P tambah 5 kan ada 2 kan. Ada 2 nilai tu. Jadi kita darab 2 je. 2 darab P tambah 5. Kalau P tambah 5 tambah P tambah 5 tambah P tambah 5 maksudnya ada 3. Maka 3 darab P tambah 5. Boleh? Jadi 2 darab P tambah 5. Okey, itu untuk lebar Lepas tu kita tambahkan, ni dia mesti ada tambah juga Kita nak kaitkan dengan lebar dia kan, mesti tambah sebab dia perimeter. 2P ada 2 kan, jadi 2 darab 2P. Begitu. Sama dengan perimeter, jumlah perimeter dia 130. Ramai dapat macam ni? Ataupun awak buat P tambah 5, P tambah 5 pun boleh. Tambah 2P tambah 2P pun boleh. Tapi kalau untuk mudah, awak dah mahir, guna darab, terus darab dengan 2, darab dengan 2.
Lepas tu kita kembangkan 2 darab P, 2P, 2 darab 5, 10. Betul? Kita darab yang depan ni dulu, kembangkan. 2 darab P, 2 darab P, 2P 2 darab 5, 10 Terus kita salin balik, tambah. 2 darab 2, 4 kan? P ni kita salin balik, 4P. Sama dengan 130. Okey, betul-betul? Selanjutnya kita himpunkan huruf yang sama, nombor yang sama. Apa yang sama? 2P dengan 4P kan? Jadi kita tambah 2P tambah 4P 2P, mana 2P? 2P tambah 4P. 2P tambah 4P, 6P. Okey, 10 ni tambah sebelah kiri, kita bawa dia ke sebelah kanan, jadi tolak Jadi 130 tolak 10. Ada yang dapat pecahan, betul dapat pecahan Dapat pecahan tu awak bahagikan. Mesti dia dapat nombor bulat balik Okey, 130 tolak 120 sama dengan P sama dengan 120. 6P, 6 darab P, bawa ke sebelah kanan, persamaan daripada kiri, jadi bahagi. 6. P sama dengan 20. Okey, boleh? Okey, mahirkan kaedah asal algebra masing-masing Penting ni untuk nanti peperiksaan dan SPM penting kemahiran ini. Boleh? Jadi dalam buku teks tu ada banyak latihan, banyak soalan-soalan awak boleh cuba bila masa lapang untuk mahirkan lagi asal algebra awak Untuk lebih cekap untuk lebih cepat awak selesaikan soalan. Buat latihan, beberapa latihan setiap hari dalam masa 20 minit ke ataupun 2 minit, 3 minit ke. Setiap hari untuk mahirkan asal algebra masing-masing Spend masa dalam 5 minit, 2 minit. Lepas tu tingkatkan masa itu ke 10 minit, ke 20 minit setiap hari. Ataupun 3 hari itu sekali awak cuba buat soalan-soalan matematik. Okey? Okey. Jika tak dapat selesaikan atau tersangkut kat mana-mana, boleh tanya cikgu-cikgu sekolah ataupun boleh tanya cikgu, WhatsApp aja Mana yang awak rasa tak dapat selesaikan Baik. Kita dapat P sama dengan 20, maka kita gantikanlah. Sebab kita tahu luas, panjang darab lebar kan. Maksudnya P tambah 5 darab 2P kan. Luas sama dengan P tambah 5 darab 2P. Kita kena beza kan. Tadi perimeter dah selesai nanti keliru pula. Nanti perimeter, nanti untuk luas buat macam perimeter juga. Asingkan. Jadi perimeter dah selesai Okey, kita tolak tepi. Benda tu dah selesai dan kita fokus kepada luas pula. Sebab dia kata hitung luas. Okey, perimeter kita dah cari Sekarang kita nak kaitkan dengan luas. Jadi luas almari kita gantikan P itu dengan 20 kan. Luas almari sama dengan P itu kita ganti dengan 20 terus. Tambah dengan 5. Kurungan. Mesti darab luas kan. Mesti darab. Iaitu lebar darab panjang. Ataupun panjang darab lebar. Tapi di sini cikgu tulis lebar dulu
Sama je. Lebar, darab panjangnya 2 darab 20. Kita semak gunakan kalkulator, dapat berapa? 20 tambah 5, selesaikan dalam kurungan. Gunakan kaedah kuda batu tak. Buat kurungan dahulu, dalam kurungan baru kita buat selesaikan operasi yang lain. Buat dalam kurungan dahulu, 20 tambah 5, 25. Lepas tu kita selesaikan darab ini dulu, 2 darab 20 dahulu. Okey. Okey, 2 ini dapat 40 sebenarnya. 40, betul kan? Cikgu tersilap ni. Tambah 40, cikgu tak ubah lagi. 40 sebenarnya. Jadi 25 darab 40 dapat berapa? Sebab 2 darab 20 kan? Bukan 2 tambah 20. 2 darab 20. Apa? 1000 1000. Jawapan ni betul. Tapi jalan kerja ni ada silap Jalan kerja ada silap ni. Walaupun silap jalan kerja masing-masing, kalau tersilap, kalau jawapan betul, dapat 1 markah untuk jawapan yang betul. Tapi jalan kerja mungkin akan ditolak lah di sini. Macam cikgu buat ni 20, sebenarnya 40. Kala mistake lah. Jadi pemirsa akan bulatkan, dia akan potong 1 markah. Tapi tak semua salah. Tersilap jalan kerja, tapi kalau jawapan betul, dia akan bagi 1 markah untuk jawapan. Sebab peruntukan untuk jawapan ada 1 markah. Jalan kerja ada 1 markah. Sebab tu dalam soalan tak perlu awak kosongkan, awak isikan saja jawapan jalan kerja, dan biarkan kosong buku jawapan. Okey, boleh salin. Di satu cikgu tekankan unit dia mesti tulis cm sebab luas, cm kuasa 2, atau nak tulis cm persegi pun boleh. Cm persegi atau tulis cm kuasa 2. 2 tu mesti kecil di atas. Okay, selesai. Okay, siapa dah salin tu, kita tunggu rakan yang lain. Kita nak masuk subtopik yang lagi satu, yang baru. Kita boleh take break dalam 1 minit 2. Siapa nak minum ataupun nak selesaikan urusan masing-masing, boleh. Sementara kita rehat sekejap.
Okay, kita teruskan dengan topik yang baharu. Ini sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okay, kita belajar sikit tingkatan 2 mukadimah Sebab program cikgu kelas ni membabitkan tingkatan 2, tingkatan 1 dan 3 Dan termasuk silibus haji SE, di mana silibus ni juga ada di sekolah asrama dan sekolah MRSM kan. Jadi cikgu gabungkan sekali semua. Sebab ada juga pelajar cikgu daripada sekolah asrama dan MRSM. Jadi cikgu gabungkan dalam satu program supaya mudah untuk ulang kaji sama-sama. Jadi sifat geometri bentuk 3 dimensi ni, okay, 3 dimensi ni lawan dia geometri bentuk 2 dimensi. Tadi kita dah belajar semua tu 2 dimensi. 2 dimensi ni maksudnya dia lepeh aja. Kan? Kalau bentuk segi empat tepat tu, segi empat tepat saja. Tapi kalau bentuk 3 dimensi ni dia dah bentuk kubus atau bentuk cube. Dalam bahasa Inggeris cube lah. Cube tu bentuk 3 dimensi. Untuk contoh mudah lah. Jadi, apakah sifat geometri bentuk 3 dimensi ni? Okay, jadi bentuk dalam 3 dimensi atau dipanggil 3D lah. 3D. 3D kan? 3D. Ialah satu bentuk yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Jadi luas untuk 2 dimensi tadi kita belajar ada 2 saja kan. Panjang darab lebar kan. Panjang darab lebar. Tapi untuk 3 dimensi ada panjang, ada lebar dan ada tinggi. Mari kita lihat soalan. Contoh, lengkapkan ruang kosong dalam bentuk 2 dimensi atau bentuk 3 dimensi. Jadi kita lihat di sini, ini adalah 2 dimensi. Sebab rumus dia setengah darab tapak darab tinggi kan. Jadi dia ada 2 sisi yang kita kena darabkan. Jadi kita lengkapkan dalam kotak tu, jadual tu bentuk 2 dimensi. Okey, seterusnya. Okey, bentuk ini. Okey, bentuk ni dia ada 3 sisi yang terlibat. Okey, tinggi, panjang dan dia ada bentuk bulat pi. Jadi ini bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi. Kalau 2 dimensi dia nampak depan aja kan. Nampak macam segi 4 tepat kan. Dia bentuk segi 4 tepat bulat. Dia tak bentuk bulat macam ni. Lepas tu kita lihat soalan 3. Dia lepeh saja kan. Jadi bentuk 2 dimensi. Mudah aja. Macam 2. Tak ada belajar susah-susah sangat. Dia basic saja. Asas bentuk 2 dimensi kan. Bentuk 3 dimensi. Asalnya dia 2D segi 4 sama kan. Depan aja. Tapi kalau bentuk 3 dimensi dia jadi kubus. Jadi dia ada kaitan segi 4 sama dengan kubus. Segi 4 sama 2D. Kubus 3D. Segi 4 tepat 2D. Cuboid 3D. Itu kaitan dia.
Okey, selesai. Selesai. Dan kita tahu bentuk 3 dimensi macam mana. Kita terus ke soalan ni Namakan bentuk ni. Okey, bentuk ni pernah kita dengar sfera kan? Sfera. Dalam sains, sfera. Bentuk bulat 3D. Okey, ni bentuk sfera kan? Sfera. Sfera. Permukaan rata tak ada tak ada permukaan rata, semua melengkung. Kosong. Bucu ada tak? Macam kubus. Tiada. Sifar. Sisinya. Sisi ni maksudnya yang rata yang lurus. Semua melengkung Sisinya sifar. Okey, sisinya sifar. Permukaan melengkung. Kalau kita buka kita bentang dia macam bumi kan. Bumi kita bentangkan dia. Jadi dia ada satu permukaan kan. Satu permukaan. Jadi kita tulis satu. Okey, seterusnya kubus. Kubus ni kita kena tahu permukaan rata bucu sisi sebelum kita boleh faham rumus dia. Okay, minggu depan mungkin kita akan masuk rumus dia pula Nama bentuk kubus. Dia kubus. K-U-B-U-S. Kalau bahasa Inggerisnya cube. Transformer asal daripada cube kan. Cube. Bentuknya transformer. Prime. Permukaan rata kita boleh kira dari sini lah Berapa? Satu di depan, satu di belakang, dua kiri dan kanan, dua atas dan bawah, dua. Dah ada berapa dah? Jadi 2 darab 3, 6. Ada 6 kan? Permukaan rata semua 6 Bucu kita kira bucu yang ni Bucu yang tajam ni macam bucu meja. 1, 2, 3, 4. Belakang 5, 6, 7, 8 8. Bayangkan ada bentuk segi empat tepat sini Kalau kita lukis putus-putus dengan lukis putus-putus, maksudnya di dalam ni ada 8. Okay, sisinya kita tengok lurus ni berapa, kita kira. Satu, dua, tiga, empat Depan 4, belakang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa awak lihat dadu kalau ada siapa ada dadu atau cube, kotak ke, kotak kasut pun boleh. Kubus dengan keyboard sama je dia punya sisi Jadi awak boleh kira yang lurus tu. Dia punya tulang lurus tu. Ambil kotak kasut atau kotak songkok ke, awak boleh kira dia punya sisi dia. Sisi ni masuk bingkai ataupun yang lurus. Garis yang lurus tulang dia maksudnya dia punya tertulang dia tu. Jadi 12 12. Dapat 12. 12. Jadi mesti awak buat tiang dia 12 untuk bina kubus. Permukaan melengkung. Melengkung sifar kan? Tiada, kosong. Sifar. Okey, boleh. Nanti kalau ada kotak, awak boleh bentangkan boleh awak buka. Kalau bentuk kubus, awak boleh bentang dia buka. Nanti kita nak belajar lepas ni, minggu depan, kita nak bentangkan, kita nak buka kubus ni atau semua objek berbentuk 3 dimensi ni. Seterusnya, silinder. Nama bentuk silinder silinder.
Permukaan rata ada dua penutup macam tong lah. Tong ni kalau ada pembuka, ada dia punya bawah dia kan. Itu yang rata. Ada dua kan. Satu pembuka tin tu atau tong tu dan di bawah dia tu. Dua lah yang rata. Bucu tiada tak ada bucu Tiada sifar. Sisi dia dua. Sisi dia ada dua. Nanti kita lihat topik seterusnya dalam topik pembentangan bentang objek ni nanti kita buka nanti kita tahu mengapa dia ada sisi dia dua. Sisi dia dua yang lurus. Permukaan melengkung satu. Satu. Seluruhnya kon. Bentuk kon kan. Permukaan rata berapa? Rasanya. Kon di jalan raya ada banyak kon kan. Untuk yang rata di bawah tu kan. Dasar dia tu, tapak dia tu satu. Bucu satu juga Bucu satu. Sisi pun satu Kalau kita buka nanti kita nampak sisinya satu. Permukaan melengkung satu. Drag dia, kita panjangkan dia. Macam kita boleh extend dia. Jadi dia akan ada panjang kan. Macam tangga lah. Macam tangga dari pendek kita boleh panjangkan dia. Bila kita panjangkan dia, itu kerata rentas dia. Sama. Jadi ujung-ujung sama juga kan bentuk dia. Itu prisma sebenarnya. Tapi ini prisma segitiga. Kita tulis prisma saja. Ada prisma pentagon. Ada prisma spera ataupun bulat Macam silinder tu prisma lah. Tapi dia panggil silinder. Okay, permukaan rata berapa? 6. Ada 6 1, 2, 3, 4. Ada itu di 6? 5 Betul, 5 1, 2, 3, 4, 5. Bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi semua garis lurus yang kita kena kira 1, 2, 3. 3 sini ada 6. Jumlah 6 tu 8, 9. 9 Bukan melengkung tiada sifar. Boleh? Jadi prisma ni hujung-hujung dia bentuk dia sama. Kalau segitiga sebelah kiri kanan ni segitiga. Lepas tu kerana rentas ni masuk tengah-tengah dia tu sama je. Kalau segi empat lah. Dia macam keyboard tu macam prisma lah, tapi dia ada nama khusus keyboard. Okay, sebenarnya kita masuk keyboard, baru keyboard. Berbentuk keyboard ni bukan kubus Betul kan? Cikgu tak ubah lagi. Okay, permukaan rata sama dengan macam kubus 6. Bucu
8 kan? Sama macam kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sisi sama macam kubus. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muka melengkung sifar. Okay, kita tak perlu ingatlah, kita faham bentuk dia, nanti kita boleh jawab. Okay. Kita faham dulu betul-betul sifat dia, kita boleh ingat nanti. Soalnya akhirnya piramid piramid. Okay, bangunan yang paling stabil sekali di dunia kan. Okay, nama bentuk awak ubah piramid P-I-R-A-M-I. Cikgu tak ubah lagi. Nanti awak ubahlah. Tukar jadi piramid. Permukaan rata 1, 2, 3, 4, 5 kan. 5 sama macam tadi. Macam prisma tadi. Bucu 5. Sisi kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi 8. Ya, permukaan melengkung sifar. Ini antara yang bentuk geometri 3 dimensi yang kita mesti tahu sebab kita nak lihat rumus dia nanti. Kita nak fahamkan rumus, kita kena faham dahulu permukaan rata dia berapa, bucu dia, permukaan melengkung. Jadi pada masa lagi berapa minit ni, dikosyorkan awak buat kuis lah kuis untuk minggu lepas punya topik subtopik. Boleh mak turun dalam Gmail tu, cikgu dah send, hantar pada Gmail masing-masing. Boleh buat dalam masa yang baki masa ni, dalam 20 minit ni, untuk selesaikan kuis Jadi 12.30 awak boleh hantar. Boleh send. Boleh? Okey, sambil-sambil awak buat tolong itu, boleh nak tanya, ada soalan tentang bilangan bentuk, nama bentuk prisma tak ada Okey, boleh buat terus kuis. Kita terus hantar Hantar, kita boleh bersurai lah. Kita boleh tangguh kelas kita Buat dulu kuis boleh. Nak tanya soalan soalan 5 yang akhir sekali tu, boleh tanya soalan kuis Macam mana nak buat kalau nak tanyalah. Jadi cikgu berada online lagi ni untuk bantu kamu untuk buat soalan kuis yang soalan 5, soalan 4. Kalau ada soalan lah. Tidak, awak terus buat, terus hantar
Okay, sudah. Okey, yang lain? Jika dah sudah, boleh keluar dahulu. Nanti kita jumpa minggu hadapan Siapa yang belum, teruskan sampai dapat serahkan kuis. Okey. Salam sejahtera, Hafid. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Okey, siapa yang dah sudah? Baik, siapa yang dah sudah boleh berangsur dulu, boleh keluar dulu. Cikgu tunggu yang belum siap Okey, bye-bye Hafid. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang sudah boleh keluar dahulu Dah siap kuis? Okey, bye-bye. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Selamat tengah hari, selamat bercuti. Okey, bye. Bye.